Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Jadi, untuk makluman, nama saya Muhammad Syahmi bin Sa'dan, merupakan pengarah program untuk Jomblo Youth, di mana Jomblo Youth ni adalah program yang ditaja sepenuhnya oleh MOSTI di bawah program Malaysia Talimpik. Okay. Jadi, kita ada sasaran kita lah sebenarnya untuk program ni. Saya akan cerita sedikit sebanyak tentang kita punya program. Okay, boleh nampak tak saya punya slide? Okey, boleh. Nampak Okay, Nampak. untuk program kita, program ini adalah nama dia Jomblo Youth. Okay, kenapa nama Jomblo Youth? Sekejap lagi saya akan ceritalah sedikit sebanyak sejarah. Dan untuk program ni sebenarnya sasaran kita adalah belia, iaitu 18 hingga 30 tahun. Tapi ini adalah orang kata syarat je. Cuma kalau pesara-pesara yang lebih 30 tahun nak join ataupun lebih muda 18 tahun pun boleh join juga. Okay. So, sejarah tentang Jomweb dan juga Jomlaunch. So, Jomweb ni adalah terdiri daripada komuniti Facebook di mana ditubuhkan pada tahun 2011 dan sekarang ni kita ada lebih kurang 30 keahlian. Okay. Dan di bawah komuniti Jomweb ni kita adakan setiap tahun Jomlaunch program di mana itu adalah acara komuniti yang dianjurkan oleh Jomweb. Okay, asalnya untuk first job launch kita buat acara ni adalah pada tahun 2015. Pada tahun ini kita akan adakan pada bulan 10 di mana ada 9 acara akan kita buat. Kemudian untuk sepanjang job launch yang kita telah laksanakan sejak tahun 2015 hinggalah tahun 2021, which is tahun lepas, kita ada lebih kurang 3,200 yang dah join kita. Okay. Jadi sebab tu nama main dia adalah Jom Launch. Kemudian kita ada sub dia kepada youth, iaitu kepada golongan belia lah. Okay, untuk Jom Launch pada tahun ini kita akan buat secara besar-besaran. Kalau ikut kepada sejarah yang lepas-lepas pada tahun 2015 sampai 2019, which is sebelum COVID, acara yang kita buat adalah selama 1 hari saja. Tapi untuk tahun ni kita akan buat selama 4 hari, iaitu pada 19 hingga 22 Oktober bertempat di World Trade Center Kuala Lumpur yang dulu dikenali sebagai PWTC. Okay. Jadi macam saya cakap, pada tahun ini kita ada lebih kurang 9 acara yang akan kita laksanakan. Dan salah satu sub-program di bawah Jomlaunch adalah Jomlaunch Youth, di mana program ini ditaja sepenuhnya oleh MOSTI di bawah Meranti. Okay, Meranti ni nama agensi barulah yang dulu dikenali sebagai Magic di Cyberjaya. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak tentang program yang akan kita jalankan lah, iaitu Jomlaunch Youth, di mana youth tu adalah kita fokus kepada golongan belia 18 hingga 30 tahun. Dan apa yang setelah kita di bawah tim yang kita dah find out kan, di mana Jomlaunch Youth ni kita nak lebih fokus kepada golongan IPT lah, di mana IPT ni mereka baru berkecimpung dalam dunia IT, dan kita pun nak bantu juga pensyarah untuk upgrade knowledge, which is knowledge ataupun modul-modul yang kita bawa ni adalah modul yang dipropose oleh industri lah, dan memang orang kata high demand. Kalau pensyarah dan juga pelajar yang join ataupun yang sertai, mereka dapat follow the trend lah, apa yang industri nak. Okay. Jadi dalam bila kita dah buat research, okay, 3 kategori dan 3 bidang fokus yang orang kata on demand, yang mana memang pihak IPT dan juga industri perlukan, iaitu yang pertama Internet of Things, IoT. Kemudian kita ada aplikasi mobile, mobile apps, dan juga kita ada aplikasi web, web development. Okay. Dan kejap lagi saya akan cerita lebih detail apa modul-modul dan rumusan setiap satu bidang yang akan kita jalankan. Okay, objektif program untuk secara keseluruhannya adalah kita ingin memupuk minat generasi belia terhadap STEM, which is Science, Technology, Engineering dan juga Maths. Kemudian kita ingin membudayakan belia dengan minda dan set kemahiran
dan juga aksi mereka untuk menghasilkan inovasi yang lebih bermakna dan berimpak tinggi. So secara mudahnya kalau kita tengok, yang ini sebab kita dalam IPT yang kebanyakan untuk rakan industri kita. So mereka ni macam student-student, diorang ada FYP. So FYP yang diorang uh, dah develop ataupun dah bangunkan memang akan memberi impact kepada masyarakat ataupun kepada golongan-golongan yang mereka target lah. Jadi dengan adanya program ini, kita dapat membantu lagi untuk mereka develop skill mereka dalam in term of technology dan juga untuk pitching. Sebab nanti kita akan ada pitching session di mana 10 yang terbaik kita akan bawa ke WTC untuk pitch dan akan dapat hadiah lah. Okay, kemudian untuk objektif yang terakhir, kita ingin melahirkan generasi penyelesaian masalah dan teknosawan masa depan. Okay, untuk makluman, sepanjang Jom Launch yang kita dah langsungkan pada tahun 2015 hinggalah 2021, okay, ada juga daripada IPT yang join, mereka dah pitch projek mereka, dan ada juga daripada usahawan yang dah join dan mereka telah waktu dekat Jom Launch tu mereka telah dapat bangunkan syarikat sendirilah dengan produk-produk yang mereka dah ketengahkan. Okay. So outcome daripada program ni, antara yang kita target adalah kebolehpasaran belia dalam bidang teknologi dan juga memberi lebih banyak peluang pekerjaan dengan kemahiran yang diperlukan oleh industri. Sebab modul-modul yang kita bawa ni memang modul yang kita dah selaraskan, yang mana kita dah tengok standard demand daripada industri. Kemudian kita juga ingin membangunkan produk yang dapat membantu menyelesaikan pelbagai masalah dengan menggunakan teknologi. Okay. Sebab memang kita dalam program ni kita fokuskan kepada teknologi. Sebab tu yang kalau kita tengok daripada objektif program tu untuk memupuk minat generasi belia terhadap STEM. Okay, tiga bidang teknologi yang kita fokuskan. Yang pertama adalah aplikasi web ataupun pembangunan web, di mana kalau ikut rumusan daripada program ni, untuk bahagian web ni kita akan fokus kepada front end dan juga back end. So selain daripada front end dan back end, kita ada fokuskan juga kepada framework, which is dalam kita punya online course nanti kita ada dua framework yang akan kita bawa, iaitu kita ada Coordinator dan juga Laravel. Okay. So dalam antara modul-modul yang akan kita ajar, okay, kita akan belajar tentang MVC framework, which is Model View Controller. Macam mana kita nak mudah nak manage kita punya code, macam mana kita nak mudah manage kita punya project. Okay. Kemudian kita akan ajar asas kepada MySQL. Kemudian aplikasi CRUD, iaitu create, read, update dan juga delete. Kemudian kita ada juga ajar untuk integrasi API dan juga email lah, antara yang orang kata famous lah. Jadi ada juga integrasi lain, itu depend pada modul. Okay, dan yang terakhir adalah yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak deploy aplikasi kita ke server. Jadi untuk server ni kita akan gunakan cloud dan juga kita ada panel kita sendirilah. Okay. Semua ni kita akan ajar secara orang kata online modul. Okay. Tapi kita ada juga webinar. Nanti saya akan beritahu lah kita punya webinar tu bila dan siapa yang akan ajar. Nanti saya akan perkenalkan kita punya tenaga pengajar. Okay. Kemudian kita ada aplikasi mobile, which is kita akan fokuskan kepada framework Flutter. Okay, kalau kita tengok framework untuk mobile kita ada banyak, tapi yang orang kata sekarang ni tengah famous, tengah ramai industri ni yang memang mencari adalah Flutter lah. Okay, dengan menggunakan pengatur caraan DAT. Okay, kemudian nanti peserta akan didedahkan juga cara menggunakan API, yang mana kita akan menghubungkan database MySQL dan juga Firebase. Okay. So antara modul yang akan kita bawa nanti adalah pengenalan kepada DAT dan juga Flutter. Kemudian pengenalan widget dan struktur dalam Flutter sendiri. Kemudian macam saya cakap tadi, kita akan gunakan database MySQL dan juga Firebase. Kemudian kita akan menghubungkan aplikasi dengan menggunakan REST API. Okay, kemudian kita ada buat integration juga dengan payment gateway, di mana payment gateway ni kita akan menggunakan Secure Pay sebagai kita punya provider lah.
Kemudian last sekali, bila kita dah siap kita punya apps tu, kita akan ajarlah macam mana kita nak upload ke dalam Google Play dan juga Apple Store. Okay, di mana benda ni macam biasanya kalau macam Apple Store kita perlukan kos yang tinggi lah. Di mana benda tu kena subscribe yearly kan. Tapi nanti untuk Google Play Store kita akan bagi satu account untuk masing-masing upload kat dalam kita punya account. Okay, dan yang terakhir adalah Internet of Things. Okay, IoT ni kalau kita tengok memang tengah famous juga. Okay, jadi kita fokuskan juga dengan IoT di mana kita akan ajar asas kepada elektronik dengan menggunakan Arduino dan juga ada beberapa komponen yang akan kita campurkan. Kemudian kita akan ajar juga cara untuk menyimpan data ke cloud untuk buat data analysis dan juga data processing. Okay, antara modul yang akan kita fokuskan macam biasa untuk permulaan kita akan ajar asas kepada elektronik. Kemudian kita akan bagi pengenalan kepada Arduino sebab kita ada banyak jenis Arduino. Kemudian kita akan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk untuk Arduino sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang Arduino protokol, sensor dan komponen yang berkaitan. Kemudian kita akan belajar integrasi dengan IoT middleware. Dan last sekali kita akan belajar cara untuk integrasi Arduino dengan database. Okay, so semua ini untuk tiga-tiga modul ni kita akan ajar dalam satu LMS dan peserta boleh enroll untuk semua, belajar semua, tak ada masalah. Dan nanti kita akan ada sesi untuk project submission. So nanti saya akan beritahu lah secara detail kita punya timeline. Start daripada belajar online course sehinggalah kepada project submission. Okay, ini adalah kita punya ringkasan tentative program. Okay, untuk program ni kita punya target adalah untuk join seramai 6,000 peserta. Okay, which is kita akan target kepada golongan IPT, syarikat pun ada join juga, golongan individu yang ingin belajar secara persendirian dan juga golongan usahawan-usahawan. Di mana kalau golongan usahawan ni mereka akan implement kepada projek-projek ataupun dia orang punya bisnes lah. Contohnya macam bahagian pertanian, dia akan implement IoT untuk projek-projek pertanian. Kalau melibatkan SaaS ataupun software as a service, mereka akan develop dan mereka akan bangunkan untuk projek company sendirilah. Okay, jadi kita punya timeline adalah start sebenarnya kita akan start pada Jun, which is sekarang ni lah. Okay, kita akan adakan pelancaran dan juga talimat jom launch use ni bersama dengan rakan kita punya rakan kerjasama. Kemudian start daripada 1 Julai iaitu pada hari Jumaat ni kita akan start online course di mana kita akan open untuk siapa-siapa yang dah register untuk akses kepada kita punya LMS. So daripada situ kita ada juga bootcamp, kita ada juga webinar. Di mana webinar ni kita dah susun jadual dia setiap minggu. Okay, setiap minggu, setiap hari Sabtu, dan setiap minggu tu akan ada berbezalah webinar yang akan kita bawakan nanti. Okay, jadi sepanjang Julai dan juga Ogos, peserta ataupun peserta kita ni lah akan belajar secara online dan juga ada webinar. Tapi walaupun mereka belum habis kos, mereka boleh continue kos ni sehinggalah ke Oktober. Tak ada masalah. Mana yang nak settlekan final year project, mana yang rasa nak belajar untuk semua modul yang kita ada, tak ada masalah, kita akan buka juga. Cuma kita punya target untuk pada September nanti, kita dah start untuk pendaftaran projek. Okay, untuk projek submission ni sebenarnya kita bukan target projek yang waktu Julai tu mereka yang join mereka kena siapkan projek. Kalau ada yang pensyarah ataupun pelajar-pelajar ni nak bawa projek yang lepas-lepas, contoh projek berkaitan tentang FYP ke, projek tentang thesis sendiri pun kita alu-alukan. Okay, cumanya mungkin ada yang individu ataupun persendirian ataupun usahawan sendiri yang baru start pada Julai tu dan mereka dah habis satu modul ataupun satu bidang yang mereka dah belajar tadi, mereka dah create projek, kemudian mereka boleh submit projek.
So sepanjang September tu nanti kita akan buat juga penilaian projek oleh juri-juri yang kita dah assignkan, dan kita akan pilih pemilihan projek ke Jom Launch 2022 pada Oktober nanti. Okey, untuk segmen Jom Launch Youth kita akan buat pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di WTC. Okey, yang itu nanti insya-Allah kita akan panggil sekali dengan Menteri Mosti dan juga juri-juri yang berpengalaman untuk menilai projek dan juga memberi input lebih lah kepada peserta-peserta yang pitch nanti. Okay, so nanti Oktober tu macam saya cakap, kita akan ada pembentangan projek. Kita akan mungkin pilih 10 atau 20 yang terbaik, dan kita akan tapis lagi lah untuk pembentangan pada Jom Launch Youth di WTC nanti. Okay, kemudian selepas pembentangan kita ada penyampaian hadiah. Hadiah dia agak menarik dan lumayan, iaitu untuk ketiga-tiga kategori kita separatekan, bukan kita campurkan. Okay. Contohnya macam Internet of Things, kita untuk tempat pertama akan dapat RM3,000, tempat kedua akan dapat RM2,000 dan tempat ketiga akan dapat RM1,000. Sama juga dengan aplikasi web dan juga aplikasi mobile. Untuk masing-masing, untuk tempat pertama akan dapat RM3,000, tempat kedua akan dapat RM2,000 dan tempat ketiga akan dapat RM1,000. Jadi untuk pensyarah ni, mereka yang ada projek yang lepas-lepas pun boleh submit, dan kita akan menilai lah, nanti juri-juri ni akan menilai. Okay, kemudian untuk projek dalam sepanjang bulan 9 tu nanti, pihak juri ni nanti mereka akan membantulah kalau ada mana-mana yang tak faham ke ataupun sangkut, mereka akan tolong juga untuk solvekan projek ni. Okay? Jadi sebenarnya sepanjang daripada Julai sehingga September tu, mana-mana ada projek pun dah boleh standby lah untuk kita submit. Okay, cuma untuk bulan 9 tu baru kita buka projek submission dekat dalam kita punya LMS nanti. Okay, ini adalah barisan pengajar yang akan bersama kita sepanjang daripada Julai sehinggalah Oktober nanti. Okay. Yang pertama, kita dalam pembangunan web kita ada Encik Izzuddin Ismail. Okay. Encik Izzuddin Ismail ni ada juga kat dalam ni, dan beliau juga merupakan orang kata koordinator untuk bahagian Jom Launch di WTC nanti. Dan untuk dalam modul kita, beliau akan mengajar tentang web, pembangunan web, dibantu oleh Muhammad Anafiah dan juga Muhammad Hafiz. Okay. Kemudian kita ada juga pembangunan aplikasi, iaitu kita ada Ahmad Farhan dan juga Tajul Razik. Dan yang terakhir kita ada Internet of Things daripada Muhammad Arif dan juga Nurul Amirah. So mereka ni daripada background yang berbeza, company yang berbeza, dan mereka ada expertise sendiri. Okay. So nanti kita ada group dalam Telegram. So peserta-peserta ni bolehlah tanyakan kat dalam grup tu soalan-soalan ataupun minta solvekan problem ke kan. Selain daripada grup Telegram, kita juga boleh directly tanya dekat dalam kita punya LMS, which is kita ada forum dan juga kita ada sesi Q&A lah. Kalau ada berkaitan dengan payment gateway ke, dengan database ke, boleh tanya. Mereka ni akan bantu untuk jawabkan soalan-soalan. Okay, ini adalah jadual webinar kita. Okay, iaitu sepanjang bulan Julai dan juga Ogos, kita akan adakan sesi webinar di mana untuk setiap satu bidang tu kita ada 2 kali sesi lah. Okay, so untuk 16 Julai nanti, iaitu pada hari Sabtu, kita akan start dengan pembangunan web. Kemudian kita akan the next week dia kita akan ada pembangunan aplikasi, dan untuk ujung Julai tu kita ada sesi webinar IoT. Okay. Dan sama juga dengan bulan Ogos nanti, kita akan ada start dengan web balik. Kemudian kita akan ada dengan pembangunan aplikasi dan juga webinar untuk IoT. So kalau tanya apa yang akan diajar pada sesi webinar ni, okay, untuk modul yang kita dah ada dengan LMS tu, itu adalah modul yang tetap kita dah record. Okay, untuk sesi webinar ni kita akan buat adalah untuk kita nak kenal pasti masalah-masalah yang timbul waktu kita tengah buat projek nanti. Contohnya, kalau kita tengok pasal IoT, kita ada student ni tak dapat nak buat integration dengan cloud contoh. Jadi trainer ni dia akan buat satu sesi khas macam mana kita nak solvekan problem-problem ni yang ada dengan student. Okay, jadi mereka ni akan buat pool lah
mana problem yang banyak yang mereka hadapi, mereka akan buat satu sesi dan bantu untuk selesaikan bersama-sama. Okay. So ini adalah link grup Telegram. Okay, nanti saya akan bagi slide ni juga kat dalam kita punya grup. Okay, nanti boleh join setiap satu bidang ni ataupun satu modul ni. Jadi dalam tu nanti kita akan ada trainer-trainer yang akan bantulah. Okay. So kalau tanya saya apa sebenarnya peranan sebagai rakan kerjasama. Okay. Jadi saya ingin orang kata explain lah sebenarnya apa peranan sebagai rakan kerjasama. Adalah yang pertama, sebab kita nak reach kepada semua IPT. Kita punya target selagi IPT tu ada course yang melibat tentang IoT, web programming kan, mobile apps, kita nak reach. Jadi kita ni bukan dalam bidang ataupun bukan dalam community IPT. Jadi rakan kerjasama ni bantu untuk menyebarkan seramai yang mungkin kepada rakan-rakan industri, rakan-rakan IPT yang lain. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai rakan kerjasama ni, kita juga ingin meminta tolong menyebarkan juga kepada pelajar-pelajar dan juga kepada pensyarah-pensyarah ke IPT masing-masing lah. Sebab saya pun dapat beberapa persoalan lah. Yang pertama tentang had umur. So sebab kita adalah golongan belia kan, daripada 18 ke 30 kan. Ada juga pensyarah-pensyarah yang dah lepas 30 ingin juga belajar. So kalau tanya pada saya, kita sangat-sangat mengalukan pensyarah yang orang kata di peringkat lebih 30 tahun pun untuk belajar, tak ada masalah. Tapi sebabkan ini adalah program yang just on paper minta 18 ke 30, tapi untuk peringkat kami ni, kami sangat-sangat mengalukanlah pensyarah yang lebih daripada 30 untuk mengasah skill dan juga belajar lebih tentang programming ni. Okay, terutama yang bidang-bidang kita dah bawa ni. Okay, kemudian sebagai rakan kerjasama juga, nanti kami ingin orang kata pakaikan logo IPT untuk kita nampaklah setakat ni seramai mana yang IPT dah join kita. So lebih mudah untuk kita reach juga nanti IPT mana yang belum join, nanti kita akan approach mereka directly lah. Okay, sebab dalam kita punya meeting pada hari ini, kita ada juga tim-tim yang join, which is kalau kita tengok ada tim daripada PR juga, di mana public relation ni mereka akan bantu lebih ramai untuk reach IPT yang kita belum dapat reach lagi. Okay. So slide akhir saya adalah tentang pendaftaran Jomblong Youth. Okay, jadi untuk pendaftaran ni kita dah start pendaftaran daripada minggu lepas tak silap saya. Dan dah ada juga orang-orang yang individu dah join kita untuk daftar. Jadi nanti saya minta juga nanti sebab kat sini pun ada tim yang bahagian pendaftaran, mereka akan beri juga satu orang kata copywriting untuk sebarkan kepada rakan-rakan IPT lain lah untuk join bersama. Dan harapan kita adalah kita dapat reach seramai mungkin untuk membantu mereka ni nak upgrade knowledge dan juga bantu juga kepada pensyarah ni supaya dapat menyebarkan ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar yang mereka ajar lah. Okay. Untuk slide terakhir adalah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan kerjasama yang bersama-sama sepanjang taklimat ni, dan saya harap untuk sepanjang program sehingga Oktober ni kita dapatlah menyebarkan lebih ramai peserta-peserta ataupun student-student yang dapat join sekali kepada kita punya program ni. Okay, saya buka kepada soalan, mana-mana yang nak tanya direct kepada saya, sama ada melalui chat ataupun boleh tanya kepada melalui suara pun saya alu-alukan. Okay, ada yang nak tanya boleh buka lah mic. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hafiz daripada Kolej Multikulasi Perak. Saya nak tanya, ada dua soalan lah. Yang pertama, pelajar tu dia nak kena ada basic apa-apa ke sebelum dia masuk? Okay, soalan saya yang kedua,
Untuk IoT yang menggunakan Arduino ni, jadi peserta yang nak masuk tu dia kena beli ke Arduino macam mana? Okay. Uh, a good question. Okay, yang pertama, saya tim untuk registration dan juga technical, kita pun dapat banyak soalan yang sama yang tuan tanya tadi. Yang pertama iaitu tentang knowledge lah. Ada yang kata mereka ni baru nak belajar. Ada yang dah ada sedikit skill kan. Okay. Untuk program ni, kita sangat-sangat mengalukan mereka yang zero knowledge. Sebab kita ajar daripada basic, daripada kosong sampailah ke peringkat kata advance lah. Mereka boleh buat connection dengan database, dengan payment gateway, dengan email. So, untuk peringkat pembelajaran, kita punya target adalah daripada zero knowledge sampailah mereka akan mahir tentang satu-satu modul tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan tentang apa tadi? Saya lupa. IoT. Oh, IoT, okay. Ah, Untuk device tu, kita tak ada provide device. Okay, jadi untuk modul IoT, kita punya trainer akan ajar asas kepada sensor dan juga komponen-komponen. Jadi untuk projek yang, sebab kita projek IoT ni, kita ada banyak sensor kan. Jadi kalau kita nak supply pun, kita tak tahu apa projek yang akan dibangunkan. Jadi untuk projek persendirian ataupun projek FYP ataupun projek yang akan kita hantar nanti, uh, untuk setiap peserta kena sediakan sendirilah device tu. Cuma kalau ada masalah tentang sensor ataupun masalah tentang kata waktu kita pembangunan tu nanti, boleh tanya directly kepada kita punya trainer. Mereka akan ajar dengan detail lah masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta tu nanti. Okay, setakat ini untuk device memang kita tak provide pun. okey, terima kasih. Okay, ada nak soalan lagi? Okay, ada juga soalan yang tanya tentang orang kata bidang-bidang lain lah. Contohnya macam sekarang kita fokus kepada PHP, kemudian Dart programming dan juga Arduino. Yang untuk selain daripada itu, kita tak ada open lagi. Yang mana contohlah macam pasal AI ke ataupun AR ke, itu tak ada lagi. Kita just fokus kepada tiga, di mana tiga ni memang orang kata di peringkat IPT pun mereka mana-mana course pun ataupun jabatan, mereka memang fokus kepada tiga lah kebanyakan. IoT, web dan juga apps. Jadi kita nak mudahkan jugalah mana-mana peserta ataupun pelajar ni sambil-sambil tu boleh buat projek dia. Okay, kita ada soalan daripada chat. Okay, untuk program yang dibuka ni terhad kepada satu bidang saja ataupun bagi seorang pelajar. Okay, macam saya cakap pada awal tadi, untuk pembelajaran kita boleh untuk satu orang boleh enroll untuk tiga-tiga bidang. Okay, tapi masa project submission, daripada tiga bidang tu hanya kena pilih satu saja. Kalau dia nak submit untuk IoT, bolehlah submit untuk IoT. Kalau dia submit untuk apps, bolehlah submit untuk apps. Nanti 2 minggu ataupun seminggu sebelum project submission, tim kami akan beri satu guideline macam mana projek-projek yang akan dihantar tu, apa yang perlu diisi. Contoh macam objektif kan, teknologi yang dipakai, dan mungkin implikasi kepada masyarakat, kepada individu tu sendiri. So benda-benda tu kita akan bagi guideline lah untuk submit kepada tim kita nanti. Okay, so basically sebenarnya bila submission project ni samalah macam submission untuk FYP sendiri, di mana macam objektif program, scope kita kan, kita punya timeline, semua yang lebih kurang. Okay, jadi kalau ada soalan-soalan lagi yang ingin tanya, kita open lah untuk kita jawab terus kepada rakan-rakan kerjasama kita. Okay, ada soalan?
Assalamualaikum Cik Syami. Ya. Saya Dayu daripada PMS. Saya nak tanya, kalau macam IoT tadi kan dia kata pelajar kena buat kumpulan tu. Betul. Kalau kumpulan pelajar tu, adakah dia um, boleh pilih sendiri ke, ataupun kalau macam student FYP dia akan ada kumpulan mereka sendiri? Okey. Mana-mana boleh ke macam mana? Okey. Uh, untuk kumpulan tadi kan, kalau kita tengok kepada kita punya target tadi, okey. Kita ada option di mana yang pertama, uh, boleh juga hantar projek sebagai individu. Okey. Yang kedua, boleh juga hantar projek untuk kumpulan. Di mana kumpulan yang kita minimum adalah 2 orang, maksimum 4 orang. Okay, dan sebenarnya kita punya harapan adalah mereka ni, student-student ke ataupun pensyarah yang join, mereka berkumpulan dengan orang-orang yang orang-orang yang join sekali lah, ataupun bukan daripada kenalan sendiri sebenarnya, sebab kita nak lebih orang kata nak networking tu kita nak besarkan lah. Contoh macam saya nak cari kumpulan, nanti dekat dalam kita punya LMS kita ada forum dan juga kita ada beberapa indikator untuk dapatkan kumpulan untuk chatting apa kan. Jadi mereka ni boleh carilah siapa-siapa yang available untuk jadikan satu kumpulan, dan korang boleh discuss. Dan harapan kita juga sebenarnya untuk kumpulan ni kita mereka-mereka yang join ni bolehlah buat orang kata self study sendirilah, secara online ke ataupun kalau dekat boleh berjumpa untuk menyiapkan projek-projek ataupun menyelesaikan projek-projek sendiri. Okay, jadi kalau macam FYP kan, FYP kan kita ada projek berkumpulan kan, so boleh juga submit. Di mana kalau tak silap saya untuk universiti ke ataupun politeknik, mereka ada minimum 2 orang tak silap saya, jadi boleh juga submit untuk berkumpulan 2 orang tu. Jadi untuk projek ni kita open, tapi macam saya cakap, kita ada option lah, sama ada nak hantar secara individu ataupun secara kumpulan. Nanti bila kita dah buka form untuk submission, bolehlah pilih sama ada individu ataupun berkumpulan. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi? Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. satu lagi soalan. Boleh. Okey, sekarang ni dia orang belajar kendiri kan melalui LMS Betul. dan ada webinar. Okey, saya nak tanya contoh kalau dia completekan modul, contohlah dia habiskan modul kan pelajar tu. Jadi ada tak macam meranti bagi satu pengiktirafan lah, maksudnya ataupun CJ certificate yang mengatakan pelajar ni dia dah ada basic, contoh Flutter, ataupun dia dah ada uh, certain skills lah, pengiktirafan macam tu, ada ke? Okey. Ini pun saya terima kasih sebab tanya. Okey, ini pun saya lupa nak mention. Okey, untuk peserta yang join, kita akan bagi 2 sijil. Okey, yang pertama sijil penyertaan Jomblong U sendiri. Yang kedua, bila dia dah complete je kita punya course tu nanti, mereka akan dapat sijil setiap course tu. Contoh macam IoT dia akan dapat satu sijil pengiktirafan yang mereka dah habis untuk belajar pasal IoT. Kemudian sama juga dengan web dan juga apps. Okay, jadi sijil-sijil ni boleh digunakan untuk sebagai portfolio lah, tambahan dan juga added value kalau kita nak kata nak cari kerja ke ataupun nak tambah merit kepada kita punya pencapaian sendiri. Jadi sijil ni semua kita akan provide kat dalam kita punya LMS. Untuk setiap satu profile lah. Nanti kita akan tunjukkan juga. Kemudian untuk dapatkan CJ tu, memang setiap peserta tu kena habiskan semua modul yang kita akan beri, termasuk kuis-kuis yang ada. Okay, kuis-kuis ni kita adakan supaya pemahaman untuk setiap modul tu lebih, orang kata lebih mudah lah. Kalau tengok saja tapi tak ada kuis, nanti takut just tak dapat pemahaman yang sepatutnya kita target. Okay, jadi lepas dah habis semua, dah habis kuis, dah habis modul, dan baru automatically mereka akan layak untuk dapat CJ tu nanti. Okay, clear kan? Okey. Terima kasih banyak. Okay, ada soalan lagi? Mungkin kita buka 1-2 soalan.
Alright, kalau tak ada, tak apa. Nanti mungkin untuk waktu sekarang, okay, ada satu soalan lagi. Okay, jadi mungkin mana-mana yang tak ada soalan, mungkin kemudian hari ada soalan boleh tanya directly kat dalam kita punya group. Okay, ataupun personally boleh contact saya. Okay, soalan apa tadi? Okay, untuk projek, soalan dia adalah kalau peserta tak hasilkan projek dibenarkan. Okay, untuk projek submission, okay, kita mengharapkan setiap peserta yang join kita punya program dapat hasilkan satu projek lah, supaya mereka ni dapat orang kata terus implement ke dalam mereka punya, kalau business dalam business, kalau student boleh implement dalam FYP kan. Tapi kalau tak sempat ataupun tak ada idea pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi seeloknya nanti kita akan cubalah, kita punya trainer kita akan cuba untuk bantu sampailah at least projek-projek yang simple untuk disubmit. Contohnya projek macam melibatkan chatting ke kan, ataupun paling basic pun data analisis ke kan, data-data yang dimasuk, kemudian kita akan tengok peringkat umur, peringkat orang kata tempat mana yang mereka duduk. Itu benda-benda simple lah pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita kalau boleh nak terus dapatkan knowledge tu, kita terus implement kat dalam projek persendirian. Okay. Tapi kalau dah ada projek lama-lama pun nak submit pun tak ada masalah, kita boleh terima juga. Okay, last question ada yang nak tanya? Okay, kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk kita punya sesi taklimat. Dan nanti tim kami nanti akan beri satu orang kata copywriting dan juga poster untuk disebarkan kepada kawan-kawan IPT yang lain. Dan juga nanti kami akan berikan orang kata web page, Facebook page untuk disebar-sebarkan juga ke dalam Facebook. Okay, so kita punya harapan adalah kita dapat reach seramai mungkin. Kita akan reach seramai yang mungkin IPT dan juga pelajar-pelajar dan juga pensyarah untuk kita bantulah upgrade, sebab program ni sebenarnya ditaja. Jadi kita pun kalau boleh tak naklah kita terhad kepada certain area je. Kita nak seramai mungkin. Okay, jadi saya harap dapatlah rakan-rakan kerjasama ni membantu untuk kita sebarkan lebih ramai lagi. Dan tim saya pun akan cuba untuk reach lebih ramai lagi, sehinggalah orang kata peringkat nationwide di Sabah Sarawak pun kita akan cuba, sebab ia pun secara online kan. Okay, kalau tak ada, itu saja daripada saya. Apa-apa kita boleh tanya dalam grup, dan kita akan bagi juga link pendaftaran selepas ini. Okay. Okay, terima kasih kepada semua rakan kerjasama. Saya harap nanti program ni kita dapat jumpalah di WTC pada bulan Oktober nanti. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam.